Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dan selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua. Okey. Okey, banyak dalam tempoh 2 hari ni, okey, banyak yang PM saya mesej tanya cara analisis, belajar cara analisis. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sahabat-sahabat masih berminat untuk belajar. Okey. Tak apa, jangan putus asa, kita perlu belajar. Okey. Sekarang ni pagi ni saya nak share cara analisis bagi Euro USD ya. Saya pun belum ambil entry DP ni, so saya padam dulu semua nak pandang saya buat ni. Okey. Okey, kita tunjuk. Okey. Okey, yang pertama sekali kena ingat SOP saya dalam untuk analisis. Tak kira kita nak analisis dalam bentuk swing, intraday ataupun scalping. Yang pertama sekali kita perlu dapatkan line vertical dulu, di mana harga kita di sini di RSI yang kita kata kalau tengok di candle dia naik paling tinggi dan dia tinggalkan shadow. Ataupun di RSI kita tengok dia akan ada bucu So di sini ada satu bucu. Okey. Ada satu bucu. So di situlah kita akan letakkan vertical line. So bila letak satu bucu, line ni vertical ni dia akan sama dengan candle yang pernah mencecah harga tertinggi tempoh hari. Okey. Dan yang kedua, apa yang perlu kita buat adalah kita masukkan horizontal line. Okey, ini yang kedua cara nak analisis. Okey, kita cari line yang mana yang dikatakan sebagai resistant. Okey, kita letak di situ. Itu adalah marking untuk kita jadikan sebagai zone untuk kita mula entry. Okey, bila kita dapatkan dah dua line ni, ini adalah petanda kita nampak trend ni adakah akan terus sell ataupun akan buy semula. Okey, selepas kita siapkan dua ni, okey, maknanya pagi tadi, so bila apa-apa open market dia terus ada gap sikit, dia turun. Betul? Dia turun. Okey, itu tak ada masalah bagi saya. Yang penting kita dapatkan dulu analisis bentuk dan zone mana yang perlu kita nak entry. Okey, sekarang saya dah letakkan satu line pink. Okey, kita tengok pada time frame yang paling kecil bermula dengan H1. Okey, H1 sekarang masih berada di trend sell sama dengan H4 tadi. Okey, semua dia ada buat sikit kenaikan penurunan sebab apa, tadi ada gap sikit kan open market tadi. So kita tengok lagi kecil, M3 pun dah nak cecah, dia dah cecah 30. Cuma dia tunggu sekarang ni MA untuk mencecah line 30 dan akan buat cross. Okey, dan kita tengok lagi M15 apa yang berlaku. Masih berada di line 30 RSI, dia dah buat penurunan dan MA pun berada di line 10. So ni adalah, kalau ikut di time frame yang kecil, ini adalah line-line yang mana akan digunakan sebagai kalau kita kata dia retrace untuk trend. Okey, dia akan berlaku retrace untuk trend. Okey, kalau kata trend sell, dia akan buat retrace untuk trend buy. Okey, dan kita tengok yang lagi kecil pun sama. Okey, dia berada di area 10 di bawah dan dia ada RSI dah mula naik dan dia buat turun balik. Okey, ini tak ada masalah. Okey, ini semua berlaku. Okey, kita tengok. Okey, tadi ada gap kan, ada gap sikit di sini. Okey, di sini ada gap. Okey, tak apa, sekali dia turun dan apa pun kita hanya menunggu kenaikan pada time frame yang kecil untuk kita target entry iaitu dengan penny order ataupun instant. Okey, ini saya dah tunjuk daripada time frame yang besar H4 sampai time frame M5. Kenapa dia masih turun dan kenapa saya akan mula pendek order di area resistance ni, yang warna pink ni. Okey. Saya tak akan entry lagi buat sementara. Sebab apa? Kita kata awal lagi untuk kita entry. Kita biar dulu, kita tengok dulu pergerakan dia di time frame kecil. Time frame kecil dulu. Okey, biar dulu dia di bawah. Kalau kata confirm dia tak akan naik dah, barulah kita akan entry. Okey, sekarang H1 pun menuju arah sell, M30 pun arah sell.
Okey, cuma di time frame M15 ni dia dah mencecah line 10 dan RSI pun dah cross dengan MA sama dengan M5. Okey, pada pendapat saya lebih suka hold dulu, biar dulu kita tengok pergerakan M5 dan M15 ni macam mana. Kalau still dia tak naik, bermakna dia akan terus sell. So dia akan terus follow M30, M5 untuk H4, iaitu dia akan terus follow H4. Apapun untuk tempoh yang terdekat, saya hanya akan buat penny order bermula 1.09862. Okey, itulah area yang mana yang saya akan buat penny order dulu. Tak apa, sebab benda ni kita jangan kejar. So kita relax. Tak ada rezeki untuk pair Euro USD, kita tak akan cari pair lain. Yang penting kita buat marking, kita akan buat analisis dulu. Okey, senang untuk kita tengok, sebab kita pun bukan akan tengok setiap minit chart kan. Jadi lebih selamat kita letakkan penny order. Okey, ni untuk modal yang kecil saya masukkan hanyalah 1 sen sahaja. Okey, untuk 1 sen saja kita akan masukkan modal. Jangan kena ingat, akaun kecil jangan kita terus hantar full margin. Okey, sebab kita bukan trader ikut news ataupun scalping untuk permulaan lah bagi saya lah. Okey, saya lebih suka intraday dan swing. Okey, kalau kata scalping kena betul-betul tengok dia punya analisis dia tepat, ataupun kita kata arah tu ada sokongan yang kuat, baru kita entry. Okey. Okey, sekarang saya akan masuk 1 sen dulu di mana. Okey. Saya akan masuk 10.09862. Okey. Okey, kita akan mula di situ. Dan ini saya akan jarakkan sebanyak 5 pip. Okey, 5 pip. Maknanya 9 6 7 11. So di sini okey. Okey, saya letakkan 3 saja. Okey. Okey, sebab kita modal kecil, jangan kita layer melampau-lampau. Okey, kita biar dulu di situ. Okey, kalau dia dah tak cecah, kalau nak entry juga, baru kita masuk instant. Okey. Okey, saya rasa setakat dulu untuk saya share analisis. Okey, hanya rasa beberapa minit saja kita analisis untuk dapat confirm. Okey, kalau okey, saya rasa setakat dulu. So moga dapat membantu cara analisis. Okey, yang penting kena ikut SOP analisis, jangan pakai kita tengok okey ini akan turun dah, kita mesti letakkan horizontal vertical. Yang penting horizontal vertical mesti kena letak. Okey, kalau tak letak tu kita tak akan nampak. Okey, saya rasa setakat dulu. InsyaAllah saya akan share lagi kejap lagi pair lain pula. Okey, Assalamualaikum.